اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 272. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran dua ayat yang lepas, ayat 270 dan 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamuh wa ma lizzalimin min ansar. In tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Pengajaran ayat 270. Pertama, rahmat Allah kepada hamba-hambanya dengan memberi rezeki kepada hambanya, kemudian mendorong hambanya agar bersedekah supaya hambanya mendapat balasan yang berlipat kali ganda di akhirat. Yang kedua, sedekah yang afdal ialah secara tersembunyi, kerana ia lebih dekat kepada ikhlas dan lebih jauh daripada riak, serta ia lebih menjaga perasaan orang-orang miskin. Yang ketiga, sedekah dibolehkan secara terbuka sekiranya si pemberi sedekah dapat menjaga hatinya daripada riak, manna dan azar, serta ia boleh mendorong orang lain untuk ikut sama bersedekah. Yang keempat,
sedekah tidak dikira sedekah sehinggalah ia keluar daripada pemberi sedekah dan sampai kepada fakir, sampai kepada orang fakir. Yang kelima, yang keempat, pemberi sedekah hendaklah berusaha untuk menyampaikan sendiri sedekahnya. Itu adalah yang terbaik. Yang kelima, orang yang berakal akan memilih amalan yang terbaik untuknya, iaitu dilakukan secara rahsia. Yang keenam, sedekah yang ikhlas adalah sebab kepada keampunan Allah. Sedekah yang ikhlas adalah sebab kepada keampunan Allah. Yang ketujuh, Allah memberi amaran kepada hamba-Nya agar melakukan apa sahaja ibadat dengan ikhlas kerana Allah, dan jangan sama sekali riak, kerana Allah Maha mengetahui segala niat hamba-Nya. Okey, ayat seterusnya, ayat 272. Pengajarannya. Ayat 271. Pengajaran ayat 271. Pertama, oh, 271 lah. Tadi Ana bagi pengajaran ayat 271. Okey, sekarang patah balik pengajaran ayat 270. Lompat tadi. Okey, kita patah balik pengajaran ayat 270. Pertama, semua infak yang ikhlas kerana Allah akan diberi balasan sama ada banyak ataupun sedikit.
walaupun hanya secebis kurma. Yang kedua, hendaklah orang yang berinfak sentiasa mengharap ganjaran pahala daripada Allah, ketika bersedekah. Dan hendaklah yakin bahawa Allah sentiasa mengetahui niat sedekahnya. Yang ketiga, nazar yang bersyarat. Hukumnya adalah makruh di sisi majoriti ulama. Kerana ia adalah amalan yang datang daripada orang yang bersifat bakhil. Yang keempat, sesiapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka wajib dia laksanakan. Dan sekiranya tidak dilaksanakan, hendaklah dia membayar kafarah. Iaitu memerdekakan hamba atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Dan sekiranya tidak mampu salah satu dari yang 3 atas, hendaklah dia berpuasa 3 hari. Yang kelima, sesiapa yang bernazar untuk melakukan perkara yang makruh ataupun haram, maka hendaklah dia meninggalkan nazar tersebut serta hendaklah membayar kafarah. Yang keenam, Allah tidak akan menolong sama sekali orang-orang yang zalim, sama ada di dunia apatah lagi di akhirat. Okey, dah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
Okey. Ayat malam ni masih lagi berkenaan dengan nafkah ataupun infak ataupun sedekah. Dan rasanya ini dua ayat ni adalah dua ayat yang terakhir yang berkenaan dengan sedekah, yang kita dah mula rasa dah 1 minggu lebih. Rasanya 10 ayat lebih berkenaan dengan sedekah. Dan banyak lagi ayat Allah sebut dalam ayat lain dan surah lain tentang sedekah. Kenapa sampai begitu banyak ayat yang bercerita tentang sedekah? Sebabnya sedekah adalah sebagai bukti yang paling jelas kepada iman seseorang. Sesiapa yang mengaku beriman, maka bukti yang paling jelas keimanannya ialah dia sanggup mengeluarkan apa yang dia sayang, bukan untuk dirinya tapi untuk agama Allah, yang pada zahirnya tak nampak hasilnya di dunia. Itu satu cabaran yang sangat besar. Sebab itulah Allah puji orang yang bertakwa. Allah puji orang yang bertakwa. Apa dia sifat takwa yang utama? Dalam surah Al-Lail kan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Kemudian فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Tengok Allah kata, fa'amma, adapun man, orang yang a'ta. Apa dia a'ta? Memberi. Memberi apa ni? Ada ahli tafsir mengatakan ayat ni turun kepada Abu Bakar. Jadi Allah nak puji, nak angkat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah tak sebut apa yang diberi oleh Abu Bakar. Bila Allah tak sebut apa yang diberi, makna Allah nak bagi apa? Abu Bakar bagi semua, bukan duit je. Bagi masa, bagi kerehatan dia, bagi tenaga dia, bagi umurnya kepada Islam. Tengok Allah puji. Adapun orang yang memberi dan bertakwa. Allah tak kata orang yang salat dan bertakwa. Menunjukkan memberi itu satu amalan yang sangat besar dan sebagai bukti keimanan dan takwa seseorang. Wasaddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan dengan janji yang baik. Jadi ayat ni lebih kurang macam ni. Siapa yang percaya pada janji Allah yang baik, dia akan bertakwa. Dan tanda bertakwanya yang paling jelas, suka infak. Kan? Kemudian Allah beritahu hasil orang yang suka memberi dan bertakwa pada fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan permudahkan untuknya apa yang mudah. Tengok Al-Quran. Kami akan mudahkan untuk orang yang suka memberi apa yang mudah. Apa dia apa yang mudah ni? Pelik kan? Mudah apa yang dah mudah. Sepatut mudah apa yang sukar. Apa dia yang mudah? Apa dia? Amal soleh. Amal soleh ni mudah ke susah? Kalau amal soleh mudah, kenapa Allah kata kami mudahkan benda yang mudah? Benda dah mudah, kenapa perlu dipermudahkan lagi? Dia pada zahirnya amalan soleh itu mudah. Tapi sebab semua amal soleh Allah jadikan berlawanan dengan nafsu, maka dia paling sukar. Betul? Panjat gunung dengan solat witir 1 rakaat, mana lebih mudah? Tapi yang mana lebih ramai buat? Kan kadang-kadang nak solat witir 1 rakaat tu dah 7 malam perjumpaan gagal. Jadi amalan soleh ni sebenarnya mudah, tapi jadi susah bila hati kita keras, bila ikut nafsu. Tapi Allah permudahkan. Caranya apa? Suka memberi. Dan sebab tu lepas ni pula Allah sebut dalam surah yang sama, Al-Lail. Apa dia?
fa anzartukum naran talazza, kami ingatkan pada mereka api neraka yang menyala-nyala. Kemudian fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa ashqa, tidak akan masuk neraka kecuali ashqa, orang yang celaka. Siapa yang celaka? Allazi kazzaba wa tawalla. Yang celaka yang akan masuk neraka ialah orang yang mendustakan ayat Allah dan wa tawalla, yang ingkar perintah Allah. Lepas tu wa yatajannabuha, kan? Wasayujannabuha, dan api neraka yang menyala ini akan dijauhkan daripada siapa? Al-atqa. Neraka akan jauh daripada orang yang paling bertakwa. Kemudian Allah beritahu, saya nak tanya, siapakah orang yang paling bertakwa? Jawab apa yang dalam kepala. Sifat-sifat. Rasulullah memanglah orang paling bertakwa, tapi ciri-ciri orang yang paling bertakwa. Apa dia? Okeylah, saya bagi jawapan objektif. A, yang salat malam. B, yang salat berjemaah 5 waktu di masjid, tak pernah tinggal. C, yang selalu buat umrah dan haji. D, ulama. E, yang suka bersedekah. Mana ada dalil? Allah kata api neraka akan dijauhkan daripada orang yang paling bertakwa. Lepas tu je Allah sebut sifat-sifat utama orang paling bertakwa apa dah? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Orang paling bertakwa dalam kepala kita yang solat malam, yang hitam dahi, kan? Tapi Allah kata orang paling bertakwa ialah orang yang sentiasa memberi hartanya. Kan? Yang solat malam syok sendiri dah, dia kata aku lah ni. Kan? Yang paling banyak dan selalu memberi hartanya. Dan dia bagi pula bukan untuk dapat nama, tapi yatazakka. Apa makna yatazakka? Untuk bersihkan diri dia, hatinya daripada sifat kedekut, sifat cinta dunia, dan jauh sekali daripada riak, daripada mana, daripada azar, jauh. Boleh faham? Dia mana paling sukar? Nak bagi sedekah 1000 dengan nak salat malam 2 rakaat. Yang paling sukar. Kalau kita diberi pilihannya, awak nak sedekah untuk bina sekolah ke nak bangun malam? Alif, cuba jawab sikit. Jawab daripada hati yang ikhlas. Orang lebih rela solat malam sebab apa? Tak ada kos, kan? Yang ni ada kos. Okey. Jadi saya nak sebut kenapa ayat infak sangat banyak dalam Quran. Sebab Allah nak bagi tahu yang inilah yang paling sukar dilaksanakan oleh manusia. Sebab inilah yang dia paling cinta. Dia keluar pagi, balik petang, cari duit. Okey. Kita sambung ayat pasal infak. Laisa alaika, tidak ada alaika ke atas engkau hudahum petunjuk mereka, walakin akan tetapi Allah lah yang yahdi,
memberi petunjuk. Man yasha, siapa yang kehendaki. Okey. Ayat ni apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Okey, ayat sebelumnya Allah cerita pasal apa? Lebih banyak cerita pasal keikhlasan bersedekah, jangan riak, jangan manah, jangan azar, kan? Apa lagi? Jangan sedekah pilih benda yang tak elok, kan? Okey. Lebih kepada apa? Niat. Maka mungkin timbul soalan. Boleh tak kita sedekah kepada orang kafir? Dia Nabi, ulama juga mengatakan Nabi tak suka ataupun hati Nabi rasa nak marah kepada siapa ni? Yang sedekah tak ikhlas, yang sedekah lepas tu manah dan azar. Yang sedekah tapi benda yang tak elok, kan? Bila Nabi rasa tak puas hati, ada kalangan sahabat bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak kita sedekah pada orang kafir, non-Muslim?" Sebab banyak yang sedekah tak baik ni ialah orang yang jadi munafik, jadi kafir, kan? Maka boleh tak kita sedekah pada orang kafir? Mereka tak dapat hidayat, tapi kita duk bagi juga. Ada kata, Nabi kata, tak payah sedekahlah. Sebab sedekah pun mereka tak dapat hidayat. Itu satu. Yang kedua, ada satu peristiwa Asma binti Abu Bakar. Ini berlaku ketika antara perjanjian Hudaybiyah dengan peperangan Tabuk. Mak Asma nama dia Qutailah. Qutailah binti Abdul Uzza. Ini mak kepada Asma binti Abu Bakar. Maknanya isteri siapa ni? Qutailah ni isteri siapa? Isteri Abu Bakar lah. Dan ni dia tak masuk Islam. Mak kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Ar-Ruman, masuk Islam. Kita kena faham, Aisyah dengan Asma ni apa hubungan? Tak, Aisyah dengan Asma. Aisyah dengan Asma. Apa pula mak pula? Aisyah binti Abu Bakar. Asma pun binti Abu Bakar. Adik-beradik lah, tapi mak lain. Mak kepada Aisyah, Ummur Ruman masuk Islam. Isteri Abu Bakar juga. Yang ini isteri Abu Bakar yang tak masuk Islam. Kira-kira berpisahlah. Ini mak kepada Asma. Jadi Aisyah dengan Asma ni adik-beradik satu bapa, tapi mak yang lain. Okey, bila Qutailah ni nak pergi ziarah Asma, jadi Asma ni ragu-ragu, nak bagi ke tak? Nak muliakan dia tak? Nak bagi makanan ke tak? Dia tanya Rasulullah. Ada riwayat mengatakan Rasulullah kata, buat baik, bagi je. Sebab ada sebahagian kata, sahabat kata, tak payah bagilah, sebab bagi pun mereka kufur. Maka Allah turun ayat ni, laisa alaika hudahum. Bukan kerja kamu bagi hidayah pada mereka. Jadi jangan kamu tak bagi sebab alasan mereka tak dapat hidayah. Seolah kamu nak, kalau nak sedekah, kena beriman. Tak. Hidayah tak boleh dipaksa. Buat je baik kepada orang kafir. Dan semalam saya ada sebutkan, kalau duit zakat, zakat wajib. Keutamanya kepada orang Islam. Tapi kalau sedekah, boleh tak? Boleh. Saya ulang, kalau zakat yang wajib, keutamanya kepada orang Islam. Tapi kalau sedekah boleh bagi kepada siapa saja. Salah satu dalilnya ayat ni. Yang kedua dalil surah Al-Insan. Allah sifat orang-orang yang al-abrar, apa kerja mereka? Wa yut'imuna at-ta'am. Mereka ni masuk syurga sebab kerja mereka kat dunia yut'imuna at-ta'am. Mereka suka bagi makan. Kemudian ala hubbihi, makanan yang mereka bagi adalah yang mereka suka, yang terbaiklah. Kemudian bagi pada siapa?
Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan. Miskinan wa yatiman wa asira. Tengok. Al-abrar, kerja orang terbaik masa kat dunia beda. Suka bantu orang. Dan bantuan yang utama bagi makan. Tapi yang lebih utama daripada makan, al-hikmah semalam kan. Dia bagi makanan yang dia suka kepada siapa? Miskin. Allah sebut tak miskin mukmin dan ataupun miskin kafir? Tak, umum. Yatiman, anak yatim. Allah sebut tak yatiman mukmin ataupun tak, umum. Tapi asirah, apa makna asirah? Tawanan. Yang ni boleh jadi muslim, boleh jadi kafir. Yatim boleh jadi muslim, boleh jadi kafir. Tapi asirah tawanan. Kafir ke muslim? Mana tahu? Tawanan kafir kan? Mana tahu kafir? Mungkin tak tawanan muslim? Sekarang tawanan ni berada pada siapa? Pada orang Islam. Kalau tawanan perang duk pada orang Islam, mana tawanan tu? Kafir. Jadi ayat ni cukup jelas boleh bantu orang kafir. Bila tu? Bila sedekah yang sunat lah. Tapi kalau zakat keutamaan kepada orang Islam. Okey. Jadi Allah kata, bukan kerja engkau bagi hidayat pada mereka. Tetapi kerja hidayat itu adalah milik Allah. Tapi kita kena faham, hidayat yang Allah kata bukan kerja engkau bagi hidayat. Hidayat mana ni yang Nabi tak boleh bagi hidayat pada umat dia? Hidayat yang mana? Hidayat ada dua kan? Satu, hidayat ilmu ataupun dilalah ataupun irsyad. Satu lagi hidayat hidayat amal ataupun taufik. Jadi Allah kata engkau tak boleh bagi hidayat. Hidayat mana? Taufik. Tapi Nabi boleh tak bagi hidayat ilmu kepada umat dia? Allah kata ya ayyuhar rasul balligh. Wahai rasul, sampaikan. Dan Nabi pula suruh kita semua umat dia balighu, sampaikan. Apa dia? Sampaikan hidayat ilmu. Jadi hidayat ilmu ni semua orang boleh buat. Tapi hidayat taufik iaitu orang tu betul-betul boleh beriman dan beramal. Itu hak Tuhan saja. Jadi ya Allah nafikan hidayat taufik. Akan tetapi Allah saja memberi hidayat pada siapa yang dia kehendaki. Okey. Allah bagi hidayat pada siapa yang dia kehendaki. Makna kita ada pilihan tak? Tapi dalam ayat ni yang dia kehendaki. Macam mana nak selarikan? Kita ada pilihan. Tapi Allah kata dia akan bagi hidayat pada yang dia kehendaki, bukan yang kita nak. Makna kena sambung ayat ni. Allah akan bagi hidayat pada siapa yang dia kehendaki yang mencari. Yang cukup syarat. Dan Allah tak akan bagi hidayat pada siapa yang dia tidak kehendaki, yang memang tak nak hidayat. Allah pun tak nak bagi. Boleh? Jadi semua yang tak dapat hidayat, puncanya apa? Bukan Allah tak bagi, tapi dia tak mencari. Tak cukup syarat. Ni ada pelajar. Dan belajar terdebur. Kemudian dia sampaikan apa yang dia belajar kepada keluarga dia. Bila keluarga dia tak terima, dia tanya saya balik. Ustaz, boleh tak bagi penjelasan? Kenapa keluarga saya tak boleh terima kebenaran? Saya pun cakap dalam hati, kenapa pelajar saya masih belum faham? Ni, Allah tegur Nabi kan, bukan kerja kamu bagi hidayah. Kerja kamu ialah sampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Fazakir innama anta muzakkir. Engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kerja engkau nak paksa orang. Cukup. Jadi peringatan untuk diri saya dan semua pelajar. Mulai sekarang, bila dah bagi, dah sampaikan cukup dalil, orang tak nak terima,
biarkan. Jangan stres. Jangan kita stres dan jangan streskan ustaz kita. Okey. Wa ma tunfiqu. Dan tidak bukan tidak dan apa yang tunfiqu kamu nafkahkan min khairin dari kebaikan. Dia bila tanwin tanpa lam. Nak terjemah apa ni? Apa yang kamu nafkahkan dari apa-apa saja kebaikan, besar ke, sikit ke, apa-apa. Walaupun hanya sekadar senyuman. Kan? Maka Allah kata apa? Fali anfusikum. Maka untuk diri kamu. Okey. Kita tahu tak sedekah ni, bila kita sedekah sebenar untuk siapa? Tahu tak? Untuk kita kan? Dah tahu kan? Kalau dah tahu, kenapa Allah bagi tahu lagi? Tapi kalau tanya kan, secara umum boleh kata semua tahu sedekah untuk saya lah. Takkan untuk Tuhan. Tuhan tak perlukan sedekah saya. Mesti ada sebab. Orang dah tahu tapi Allah beritahu lagi. Mesti ada sebab. Tak. Anak kita setiap hari pergi sekolah kan. Kita selalu sebut, jangan lupa pakai kasut. Apa makna tu? Sebab dia selalu lupalah. Kalau dia selalu tak lupa, kita tak akan bagi peringatan. Okey. Bila Allah bagi tahu yang kononnya kita dah tahu, sebenar Allah nak bagi tahu sebenar, bila kamu sedekah, kamu tak rasa itu untuk kamu. Buktinya kamu bagi sikit. Betul tak? Kalau kamu tahu dan yakin untuk kamu, kamu akan bagi banyak. Sebab itulah, kalau kita dah yakin yang kita buat tu untuk kita, tak perlu diingatkan. Contoh, saya kata, ni, ingat awak pergi kerja ni untuk awak ni. Saya tak perlu ingatkan. Sebab apa? Sebab memang kita dah yakin untuk kita. Sebab tu kita bekerja sungguh-sungguh. Betul tak? Pergi awal, balik lewat, kerja cantik. Sebab kita cukup yakin, ini untuk aku. Jadi tak perlu diberi peringatan. Ada tak orang kerja, dia terlupa untuk dia? Dia pergi lambat, balik awal, kerja bersembang. Ada tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tahu akibatnya, dia akan tangguh. Ini untuk aku. Tapi bila orang sedekah, ramai tak sedekah cincai? Bila orang minta, baru bagi. Itu pun berkira. Dia interview dulu orang tu. Macam dia tu SB kan. Ni dari mana ni? Duk kat mana? Anak berapa orang? Tengok-tengok bagi RM1 je. Okey. Jadi Allah nak bagi tahu, jangan kedekut. Sebab untuk kamu. Aku bukan untuk aku. Sebab aku ghaniyun. Aku maha kaya. Ada satu hadis sahih. Nabi sembelih seekor kambing, kemudian Nabi tinggal kepada Aisyah. Dan Aisyah dididik oleh Rasulullah. Begitu juga para sahabat. Bila mereka dapat apa saja, makanan ke, duit ke, mereka terdidik apa dia? Nak sedekah. Dapat je nak sedekah. Itulah yang diajar, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah bawa balik kambing di rumah, dia dah potong apa semua, Rasulullah pun tinggal keluar. Apa Aisyah buat? Dia bagi. Dia agihkan kepada jiran dan sebagainya. Lepas tu Rasulullah balik, Rasulullah tanya, apa yang tinggal? Aisyah kata ni, dia panggil apa ni? Dia paha yang belakang kan, yang depan ni tangan kan? Lengan. Kambing ada lengan ke? Bahu.
Aisyah kata, semua dah aku bagi, yang tinggal bahu. Nabi betulkan kefahaman Aisyah yang salah. Nabi kata apa? Bukan semua kamu bagi, tak. Semua ada bersama kita kecuali bahu. Faham tak? Yang kamu bagi tu hak kita tu. Yang kamu masih kekal tu bukan hak kita. Boleh faham? Oh, hebat dah. Maknanya hak kita yang kita bagi ke yang kita simpan? Hak kita yang kita bagikan. Okey. Yang mana lebih banyak hak kita dengan hak orang? Jadi yang sebenarnya yang kita simpan banyak-banyak tu hak siapa? Yang sebenarnya yang kita bagi sikit-sikit tu hak siapa? Ulul albab ke ahmad albab? Ni Allah nak betulkan ni. Yang kamu sedekah tu apa saja kebaikan untuk diri kamu, maka buatlah yang terbaik, bagilah yang terbaik. Jangan riak, jangan mana, jangan azar. Dan jangan pilih yang buruk, jangan. Sebab untuk diri kamu. Okey, wa ma tunfiquna, dan apa yang kamu infak. Oh. Ini bukan apa ni, tidak. Tidak yang kamu infak illa malaikan ibtigha'a, kerana mencari wajhillah. Wajhi dalam bahasa apa mana? Wajhu, apa mana? Wajah. Jadi sekarang Allah tulis wajah. Tapi kalau tengok terjemah, dia terjemah apa? Wajah dengan keredaan. Kita dalam ada dua pilihan. Pertama, bila Allah sebut wajah, pertama kita kekalkan perkataan wajah dengan makna dia yang asal. Wajah-wajah lah. Yang kedua, kita tukar makna dia. Ada yang menukarkan makna kepada apa? Keredaan. Ada yang menukar kepada pahala. Okey, sekarang kita nak pilih yang mana? Wajah. Jadi Allah kalau wajah, terjemahannya apa? Tidaklah yang kamu infakkan melainkan untuk mencari wajah Allah. Apa makna cari wajah Allah? Dia sebenarnya nikmat yang paling besar di syurga pada tengok wajah Allah. Jadi matlamat orang beriman bila dia bersedekah, matlamat paling tinggi bukan setakat masuk syurga, tapi tengok wajah Allah. Dan ada dalil, kan? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah ahli-ahli syurga nazirah, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nazirah, memerhati, melihat. Dan Nabi kata kamu akan melihat wajah Allah, dan wajah Allah tak sama dengan wajah manusia. Kamu akan melihat wajah Allah sebagaimana kamu lihat bulan purnama, jelas, clear. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau kita takwil, yang menakwilkan sebab apa? Dia kata Allah tidak ada wajah. Bila nak mengelakkan daripada mujassim ataupun menyerupakan manusia, dia pun pertama dia menafikan Allah ada wajah, satu kesalahan. Yang kedua, dia menukar makna wajah kepada pahala. Dan yang paling selamat ialah jangan ubah apa-apa. Kita kata orang yang bersedekah, matlamat utama dia bukan setakat nak masuk syurga, tapi nak melihat wajah Allah. Itulah nikmat yang paling-paling besar. Okey. Ada satu ayat, wa yabqa, saya tak ingat ayat apa ni, wa yabqa wajhu, boleh cari ya?
wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Zil jalali wal ikram. Ha? Itulah bahaya bergantung pada budak Madinah tu. Allah kata apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Semua akan binasa, semua akan fana, dan yang kekal wajah Tuhan engkau zil jalali wal ikram, yang mempunyai jalal, keagungan, dan ikram, kemuliaan. Okey. Ulama kata kalau kita tukar wajah kepada makna apa tadi? Keredaan ataupun pahala, maka di sini salah, tak boleh. Kalau kita terjemah wajah kepada pahala, dan kekalah pahala Tuhan engkau yang mempunyai al-jalal, salah. Pahala mana ada al-jalal wal ikram? Jadi kalau dia menukar kat sini, tak selari dengan ayat lain. Surah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman 26. Ini pelajar Malaysia kan? Dia slow sikit. Okey. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Yang bahagian ni. Kamu tidak nafkah kecuali betul-betul ialah kerana mencari wajah Allah. Tidak kerana riak, tidak kerana manna, tidak kerana azab. Betul-betul kerana Allah 100%. Kemudian wama tunfiqu, dan tidak kamu infak min khairin, dari apa-apa kebaikan. Dia ma ni ada makna tidak, ada makna apa, sorry ya. Ini bukan makna tidak. Dan apa yang kamu infak dari apa-apa kebaikan, yuwaffa ilaikum. Apa makna yuwaffa? Diterjemah disempurnakan. Yuwaffa, disempurnakan. Balasan pahala ilaikum, kepada kamu. Bila ni balasan pahala akan disempurnakan? Bila? Di akhirat. Jadi hasil ni, balasan disempurnakan di akhirat, hasil daripada apa? Ikhlas. Kalau tak ikhlas kat sini sia-sia, terbakar hangus, macam kita belajar sebelum ni. Okey? Sebab tu orang beriman, bila dia buat apa-apa, apa targetnya? Di akhirat. Sebab akhirat akan diberi balasan yang sempurna. Kalau kita dapat balasan kat dunia pun tak sempurna. Kadang-kadang jiwa kita tenang, tapi tak sentiasa. Kan? Kadang-kadang kita sihat, tapi sihat tu tak berterusan. Tapi bila di akhirat, tenang selama-lamanya, sihat selama-lamanya, muda selama-lamanya. Cuba buka surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila faqad faz. Okey, cuba terjemah. Kullu nafsin, setiap jiwa akan rasa kematian, tak terkecuali walaupun Nabi Muhammad. Kemudian
Jangan orang beriman dia tak tengok mati ni, tapi tengok apa yang berlaku selepas kematian. Fa innama, maka sesungguhnya tuwaffawna. Sama dengan yuwaffa tadi. Akan disempurnakan ujur, upah-upah kamu masa kat dunia dulu. Yang kamu betul-betul sedekah pun sembunyi. Akan disempurnakan bila? Hari kiamat. Kemudian, kemuncaknya apa? Wa man zuhziha, siapa yang dijauhkan daripada neraka, kemudian wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke syurga, faqad faz, dialah sebenar orang yang berjaya. Jadi keuntungan, kejayaan yang sebenar bila tu? Di akhirat pula bila tu? Bila boleh dikatakan ni betul-betul berjaya? Bila? Ni dijauhkan daripada neraka dan barulah faiz. Jadi semua kejayaan kat dunia adalah sia-sia ataupun hanya bersifat sementara. Okey, wa antum, dan kamu la tuzlamun, tidak dizalimi. Apa maksud? Apa saja kamu buat daripada kebaikan, walaupun kecil, banyak ke, sikit ke, sembunyi ke, akan disempurnakan. Kalau Allah janjikan 700, kita akan dapat berapa di akhirat? Mungkin tak Allah janji 700, tengok-tengok Allah bagi 650. Tak, ini maksud dia, kamu tidak akan dizalimi. Kalau aku janji 700, tiba-tiba aku bagi 669, kamu dizalimi. Tak mungkin. Tapi kalau kat dunia, biasa tak kita dizalimi? Janji nak bagi sekian, tapi tengok-tengok. Janji nak bagi bonus, tapi tengok 5 tahun tak dapat-dapat pun. Janji nak hapuskan tol, tapi tambah tol lagi. Okey, habis. Lil fuqara. Okey, timbul persoalan sekarang. Sedekah ni, kalau duk bincang selama ni pasal niatkan. Ikhlas, jangan riak, jangan mana, jangan azar, jangan pilih yang tak baik. Soalan sekarang, nak bagi kepada siapa? Lil fuqara. Keutamanya ialah li. Li ni makna untuk. Fuqara. Fuqara jamak kepada faqirun. Kalau satu faqirun, kalau banyak fuqara. Apa beza faqir dengan miskin? Dan miskin pun bahasa Arab, faqir pun bahasa Arab. Tapi bila kita terjemah faqir, dia terjemah apa? Miskin. Kalau perkataan miskin, dia terjemah apa? Faqir miskin. Jadi semua dia pakai bahasa Arab. Jadi apa beza faqir dengan miskin? Pembelanjaan dengan pendapatan. Mana pendapatan dia kurang daripada pembelanjaan, itu fakir. Oh, miskin. Fakir? Kais pagi, makan pagi. Tak ada pendapatan. Kalau miskin masih ada lah. Ini pakai definisi siapa ni? Daripada Quran ke, daripada hadis ke? Daripada ustaz. Mana kalau ustaz terjun pun kita terjun lubang lah. Okey. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, kalau sebut fakir saja, maka dia juga merangkumi miskin. Miskin pun kat situ, fakir pun kat situ. Dan kalau sebut miskin saja, dia juga merangkumi fakir. Tapi ada ayat Allah sebut dua-dua. Contoh surah Taubah kan. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Ini Allah sebut dua-dua.
Bila sebut dua-dua dalam satu ayat, makna fakir dan miskin berbeza. Sesungguhnya sedekah tu, yakni zakat lah, keutamanya pertama kena bagi pada fakir. Yang kedua, miskin. Kenapa Allah sebut fakir dahulu? Sebab ia lagi teruk daripada miskin. Okey. Miskin ni Allah sebut dalam Quran. Ada kisah dalam surah Al-Kahfi. Ingat? Ada cerita orang miskin dalam surah Al-Kahfi. Yang pemilik kapal kan? Dia bukan seorang tu, masakin. Allah kata, wa ammas safinah fakanat lil masakin. Adapun kapal tu kepunyaan orang-orang miskin, bukan seorang. Mungkin dia berpakat buat koperasi kan. Jadi dalil itu ulama mengatakan orang miskin lebih baik daripada fakir. Sebab apa? Memiliki kapal. Makna kalau fakir lebih teruk, tak memiliki apa-apa. Contohlah duduk bawah jambatan, rumah pun tak ada, kereta lagi tak adalah. Itu fakir ke miskin? Tapi kalau dia ada rumah, cuma kena bayar sewa lah. Ada kereta kena bayar bulan-bulan. Tapi masih tak cukup pendapatan dah. Itu miskin. Walaupun ada astro. Okey. Sedekah ni adalah untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Fakir yang mana ni? Allazina yang uhsiru, mereka terkepung ataupun terhalang fi sabilillah, pada jalan Allah. Oh, siapa ni? Tengok Allah nak puji orang fakir. Tajuk kita malam ni apa? Fakir yang beriman. Iaitu orang fakir yang terhalang pada jalan Allah. Ada ahli tafsir mengatakan mereka ini ialah orang-orang fakir yang datang daripada Mekah, muhajirin. Mereka sebenarnya asalnya bukan fakir, tapi sebab berhijrah dan terpaksa tinggal semua harta, jadi fakirlah. Kan? Kenapa mereka jadi fakir? Sebab kerana jalan Allah. Bukan mereka malah bekerja, bukan mereka jenis keturunan miskin, tak. Tapi demi kerana agama Allah, mereka terpaksa tinggal harta dan akhirnya mereka jadi fakir. Dan ada juga mengatakan ini adalah ahli suffah. Ahli suffah yang duduk di Masjid Nabi kan. Kebanyakannya daripada muhajirin Mekah. Yang tak ada rumah, yang tak ada isteri, duduk di masjid. Tapi mereka beriman. Sebab yang menghalang mereka daripada menjadi kaya, fi sabilillah. Atau ada ulama mengatakan termasuk ni ulama yang tak ada pendapatan. Sebab apa? Apa menghalang untuk dia menjadi kaya? Sebab mengajar. Dia mengajar pagi, mengajar petang, tulis buku kan. Tak ada masa nak cari duit. Jadi dia terkepung daripada mencari harta dunia. Ini dia panggil uhsiru fi sabilillah. Sebab itulah orang yang mengajar ni, dia termasuk dalam golongan yang fi sabilillah, yang layak dapat zakat. Layak dapat zakat. Boleh faham? Dan di sini juga Allah nak beritahu fakir yang beriman, yang layak dapat sedekah, yang ada sifat-sifat yang akan disebut ni. Pertama, dia terkepung sebab fi sabilillah. Kenapa tak bekerja? Sekarang saya berhijrah daripada tempat orang kafir sebab saya nak beriman kepada Allah. Dan saya baru datang sini memang tak ada peluang pekerjaan. Itu fi sabilillah. Satu. Yang kedua, la yastati'una. Mereka tidak yastati'una, mampu. Darban apa dia? Darban ni asalnya pukul. Daraba Muhammadun kalban. Muhammad pukul anjing. Tapi darban ni kalau tengok dalam kamus ada 20 makna je. Salah satu pukul. Satu lagi ialah berjalan ataupun musafir. Kenapa musafir dipanggil darban? Sebab dia pukul tanah.
Kan bila berjalan, orang dululah. Bila musafir banyak berjalan kan, bila berjalan dia pukul tanah kan. Kecuali dia terbang di udara lah. Okey, dia tidak mampu bekerja. Fil ardi, dia tak mampu bekerja. Sebab apa? Sama ada dia tua, sama ada dia cedera, sama ada dia cacat. Ataupun memang tidak ada peluang pekerjaan. Bukan kerana malas ni. Allah nak begitu. Sifat orang fakir yang boleh bagi sedekah. Orang macam ni patut diutamakan. Sebab tu ulama kata berdasarkan ayat ni, tak boleh kita bagi pada orang yang nampak fakir tapi sihat, muda. Dia boleh ni darban fil ardi, boleh bekerja. Maka dalam Islam tak digalakkan bagi. Berapa ramai orang musafir daripada India, daripada Bangladesh, daripada Indonesia bekerja negara kita kan? Betul? Tengok-tengok rakyat Malaysia yang muda macam tu juga minta sedekah. Jadi salah bila kita bagi sedekah kepada orang yang masih muda dan masih tenaga dia kuat. Kemudian yahsabuhumul jahilu. Yahsabuhum. Apa makna yahsabuhum? Orang jahil ni orang jahil ni sebenarnya bukan makna orang yang tidak berilmu. Jahil ialah orang yang jahil bila melihat orang fakir tu. Dia tak boleh nak agak orang tu fakir. Maka dia kata apa? Yahsabuhu, menyangka akan mereka, akan orang fakir itu al-jahil, oleh orang jahil, aghnia, orang apa? Orang kaya. Mana orang tengok orang yang jahil ni, dia yang mungkin dia lawan dia ni ada orang beriman, dia ada dipanggil firasat. Firasat ni dia boleh baca, dia boleh nilai orang tu. Walaupun nampak pada zahirnya nampak macam orang kaya, tapi dia tahu sebenarnya orang tu miskin. Tapi ni jenis apa ni? Jenis dia tengok zahir ni dia tak boleh baca, ni memang orang kaya. Jadi orang yang jahil bila tengok orang miskin, dia sangka orang miskin tu kaya. Sebab apa? Antara sebabnya minat ta'affuf, disebabkan apa makna ta'affuf? Ta'affuf ni ifah, iaitu orang yang menjaga maruahnya, tidak meminta. Disebabkan dalam bracketnya tidak meminta. Kita tahu biasanya orang tu miskin sebab apa? Meminta lah kan. Tapi orang miskin zaman Nabi, satu dia tak meminta, yang kedua cara dia berpakaian, cara dia kemah rambut, tak nampak dia miskin. Kenapa? Kenapa? Ini bukan dipanggil apa? Pepatah Melayu? Biar apa asal? Tak tahu, bukan, tak ada kaitan langsung dengan pepatah tu. Sebab Nabi mendidik mereka, jaga air muka kamu, jangan meminta pada orang, jangan bergantung pada orang. Bahkan Nabi mengajar mereka, kalau bukan setakat perlukan duit, perlu bantuan apapun, jangan minta, buat sendiri. Sehingga dikatakan, kalau dia ada atas kuda ataupun kenderaan, tiba-tiba ada barang jatuh. Ada orang sebelah tu, dia boleh je tanpa turun daripada unta, dia kata, boleh tak tolong ambil barang saya? Tak. Mereka diajak oleh Nabi, kamu sendiri turun dan ambil. Jangan minta orang. Susah tu. Tama-tama kalau kita ketua kan. Bila ketua je, asyik apa? Order je. Angkat tu, ambil ni. Itu bukan cara Islam. Saya nak ingatkan, sesiapa yang khususnya buat kerja dakwah, jangan ada sikap suka macam dia tu bos. Tak. Nabi ajar, apa saja selagi kamu boleh buat, buat sendiri. Jangan suka suruh orang, lepas tu order pula, lepas tu tengok. Dah siap.
Tengok orang miskin, sampai orang tak perasan dia miskin. Sebab apa? Dia ajar jangan meminta. Kita ni kadang-kadang sihat, pakaian pun okey, tapi minta sedekah kan? Kadang-kadang kopiah dia tu lebih mahal daripada kopiah kita. Ta'rifuhum, kamu kenal mereka bisimahum, dengan sima, tanda-tanda, dengan tanda mereka. Apa tanda mereka ni? Okey, tadi Allah kata apa? Siapa yang tak perasan dia tu orang miskin? Siapa yang tak perasan? Orang jahil. Sekarang Allah kata apa? Kamu kenal. Ini yang jenis ada firasat ni. Yang pemikiran dia lagi bagus, ilmu dia pun tinggi. Dia perasan walaupun orang miskin tak minta. Dia perasan apa dia? La yas'aluna nas. Mereka, ini sifat orang miskin yang patut kita bantu. Iaitu mereka tidak meminta kepada manusia. Ilhafa. Apa makna ilhafa? Secara mendesak. Okey, yang kena faham betul-betul ni. Tadi Allah kata apa? Kalau orang biasa tengok orang miskin, dia sangka orang miskin tu kaya. Sebab apa? Salah satunya Allah sebut ta'affuf, iaitu tidak memintakan. Okey. Dalam ayat ni pula Allah kata apa? Ada pula orang yang kenal orang tu miskin walaupun rupa dia tak nampak miskin. Tapi ada orang boleh perasan. Dari mana apa? Dari apa? Mereka tidak meminta secara mendesak. Kita nak faham secara mendesak. Kalau faham secara umum, dia tidak meminta secara mendesak, tapi dia minta tak secara tidak mendesak. Betul kan? Sebab tu ahli tafsir mengatakan ada dua tafsiran. Pertama, dia tak minta secara mendesak, tapi dia minta sekali habis. Mana minta juga tak? Tapi kalau ayat sana ta'afuh, mana tak minta langsung. Okey, pendapat yang kedua, tidak meminta secara mendesak ni makna tak minta langsung secara mutlak. Baru selari dengan ta'affuf. Okey. Itu pendapat paling kuat. Makna mereka tak meminta langsung. Dan kita tahu kan, kemiskinan para sahabat, khususnya ahli suffah, agak-agak mana lebih teruk dengan kemiskinan masyarakat kita? Ahli suffah. Yalah, Nabi kita sendiri pun 3 bulan tak makan, kecuali kurma dengan air. Ada tak orang miskin kita? Ini bukan Nabi, orang miskin kat Malaysia, yang tak makan sebulan ke 3 bulan, kecuali kurma dengan air? Ada? Tak ada, tak ada. Ini cerita daripada hadis sahih. Kita tahu tak seorang sahabat Nabi yang sangat hebat ilmunya, sangat banyak meriwayatkan hadis, tapi dia adalah ahli suffah, sangat miskin. Abu Hurairah. Hebat orang miskin zaman Nabi. Miskin, fakir, tapi meriwayatkan hadis Nabi paling banyak. Dan bila kita baca hadis, mesti jumpa an Abi Hurairah. Tengok-tengok dia miskin. Ada satu hadis, saya pernah cerita. Dia satu masa dia lapar sangat. Sampai tahap tu, lapar sampai nak menggeletar kan. Tapi dia tak meminta. Ini sifat orang miskin di zaman Nabi. Lapar, miskin, tapi masih tak meminta. Dia duduk kat pintu masjid. Lepas tu, Abu Bakar lalu. Dia tanya Abu Bakar tentang satu ayat. Sebenarnya dia nak tarik perhatian supaya Abu Bakar, ni nampak lapar, okey, jom rumah saya. Macam apa ni? Tapi dia tak meminta. Cuma dia bagi, apa dia panggil? Bagi hint je. Dia tanya satu ayat Abu Bakar, kamu tahu tak? Abu Bakar pun jawab, tahu. Lepas Abu Bakar jawab, Abu Bakar belah. Tak apalah. Lepas tu Umar pula keluar. Dia pun tanya soalan, kamu tahu tak pasal ayat ni? Tahu? Umar pun jawab. Lepas jawab, jalan.
Kenapa tak faham dia orang ni? Dia tak meminta. Dan kali ketiga, Rasulullah sendiri. Dia Abu Bakar dengan Umar, dia lebih kepada ni. Dia tak perasan. Tapi Nabi jenis ta'rifuhum. Bila Nabi keluar, Nabi tengok Abu Hurairah, ni lapar ni. Nabi pun kata, jom rumah saya. Bila masuk rumah Nabi, Nabi bertanyalah isteri dia, apa yang ada? Dalam hadis tu tak sebut isteri yang mana. Jadi isteri Rasul bagi tahu ada susu yang orang bagi. Ada susu orang bagi. Okey. Abu Hurairah dah lega dah. Alhamdulillah dapat juga rezeki. Tiba-tiba Nabi kata apa? Pergi panggil ahli sufah minum susu ni. Dahlah susu segelas. Dahlah dia pertama yang sampai rumah Nabi. Nabi suruh pergi panggil pula ahli sufah. Dia salah seorang ahli sufah. Logiknya apa dah? Minum dulu, lepas tu baru panggil orang kan. Tak apalah, dia sahabat Nabi ni susah macam mana, lapar macam mana. Bila dengar arahan Nabi, sami'na wa ata'na, dia pergi panggil. Bila panggil, ahli sufah bukan sikit. Bila panggil je, Nabi kata minum. Susu tak banyak, tapi lepas minum satu, ada lagi. Minum satu, ada lagi. Sampai semua ahli sufah minum. Abu Hurairah tengok je. Last sekali dah habis semua ahli sufah minum. Okey, Nabi kata kepada Abu Hurairah, minum. Tengok-tengok masih ada. Itu mukjizat Nabi lah, kelebihan. Kita jangan buat macam tu. Panggil orang miskin 10 orang, beli air segelas je. Kenapa ni? Sunnah Nabi. Kemudian, Abu Hurairah minum. Lepas minum, ada lagi. Nabi kata minum lagi. Minum. Lepas minum, ada lagi. Nabi kata minum lagi. Abu Hurairah kata dah cukup. Aku dah hilang dah. Alhamdulillah. Lepas tu baru Nabi minum. Tuan rumah. Rasulullah minum yang pertama ke yang terakhir. Kita bila ada tetamu, sebelum tamu sampai, dah makan dah. Bila tetamu ajak, jom makan. Saya dah makan tadi. Punyalah baik tuan rumah kan. Bantai dulu. Jadi nak begitu apa? Apa pengajaran dia? Orang miskin zaman Nabi beriman. Walaupun lapar. Tapi dia ajar jangan meminta. Sampai tahap tu. Tapi kelaparannya, kemiskinannya tak menghalang dia menjadi perawi hadis yang paling banyak. Hebat. Dia ada hikmah. Walaupun hartanya tak ada. Kita ada tak orang miskin yang boleh menceritakan pasal hadis? Pergi ziarah orang miskin, dia kata, Ustaz, saya nak cek hadis ni, betul ke tak? Ada. Dia pendakwa pun tak boleh sebut hadis, orang miskin lagi lah. Okey. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kamu infakkan min khairin, dari apa-apa kebaikan, fa innallah, maka sesungguhnya Allah bihi alim, dengannya maha mengetahui. Okey, apa maksud ayat terakhir ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Sedekah untuk kamu. Sedekah bagi pada siapa? Pada fakir miskin. Last sekali Allah tutup. Apa yang kamu infakkan, banyak ke sikit ke, secara terbuka ke sembunyi ke, semuanya Allah tahu. Maka Allah nak apa? Pastikan ikhlas. Pastikan jangan riak. Pastikan lepas tu jangan mana dan azar. Pastikan bagi yang terbaik. Kalau tak, sedekah kamu sia-sia sebab Allah tahu. Okey. Persoalan, kenapa orang miskin di zaman Nabi, walaupun miskinnya, kadang-kadang jauh lebih teruk daripada kemiskinan zaman kita. Tapi persoalan, kenapa mereka menjadi orang yang hebat? Fakir hebat,
fakir beriman, fakir hafal hadis. Apa penyebabnya? Kita sekarang, orang yang tak fakir pun tak tahu hadis kan? Orang yang fakir pun tak boleh sehebat Abu Hurairah. Apa kekuatannya? Yalah, macam mana mereka boleh bergantung kepada Allah? Lapar macam mana pun tak minta. Itu kekuatan dia. Kekuatannya ialah sebab Nabi ada sebagai macam bapa dia. Nabi sentiasa mendampingi mereka. Nabi sentiasa bagi tazkirah pada mereka. Dan Allah larang, Allah bagi peringatan pada Nabi dalam surah Al-Kahfi. Sebab orang kafir, dia bagi amaran pada Nabi, kalau kamu nak kami dengar tazkirah kamu, tinggalkan orang miskin, jauhkan orang miskin. Jangan duduk bersama orang miskin. Sebab kami ni golongan kaya. Tak sesuai orang miskin ada dalam. Itu pun cabaran kepada Nabi. Nak berdakwah pada orang kafir bagi syarat pula. Kamu ni agama orang miskin, mana boleh kami masuk? Maka Nabi pun kadang-kadang nak juga kan. Macam Nabi berdakwah kepada pembesar Quraisy dalam surah Ambasa kan? Bila datang orang miskin, apa Nabi buat? Nabi bermasam muka dan berpaling. Maka Allah kata dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'u rabbahum bil ghadati wal 'asha. Kamu hendaklah sabar, duduk bersama orang miskin, sabar. Jangan tinggalkan mereka. Jangan layan kehendak orang kafir. Sebab perintah Allah itulah Nabi banyak masa dengan orang miskin. Dengan sebab Nabi banyak masa dengan orang miskin, lahirlah orang miskin yang hebat. Orang miskin beriman, orang miskin berilmu. Tapi sekarang, berapa ramai ustaz-ustaz ulama' yang pergi berdakwah dengan orang miskin dan duduk mengajar orang miskin? Ramai tak? Tak. Jadi macam mana orang miskin nak dapat ilmu? Macam mana orang miskin nak menjadi orang miskin yang beriman? Sebab tidak ada ulama', tidak ada para ustaz yang sentiasa berdakwah dan sabar duduk bersama mereka. Kita harap kita lebih aktif untuk pergi duduk dan berdakwah kepada orang miskin. Supaya lahirlah orang miskin yang beriman dan hebat. Wallahu a'lam. Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Kalau semalam pasal muzik kan, malam ni dosa yang juga dianggap biasa, bahkan sangat-sangat biasa. Apa dia tu? Iaitu dosa mengumpat. Dosa yang ke-43. Kalau siapa yang ada buku, boleh buka muka surat 120. Ghibah. Ghibah dalam bahasa Arab makna dia mengumpat. Bahasa Indonesia mengunjing. Okey, kata penulis hafizahullah, dalam banyak pertemuan dalam majlis, mana-mana majlis, seringkali yang didirikan hidangannya adalah mengumpat umat Islam. Kan? Jadi antara hidangan bila ada majlis ialah mengumpat. Susah nak elakkan. Kalau kita tak sebut pun orang lain sebut, kita hanya tukang mendengar. Apa hukum orang yang mendengar? Sama tak hukum dengan orang yang mengumpat? Sama. Ada dalil lah. Nabi kata, al-mustami' kasyarik. Orang yang mendengar adalah rakan kongsi kepada yang mengumpat. Mana dosanya sama. Sebab apa sama? Sebab punca orang mengumpat, sebab ada orang yang mendengar. Kalau tak ada orang mendengar, orang tu tak mengumpat. Ada tak orang mengumpat sorang-sorang? Tak ada. Okey. Allah menggambarkan dan menggambarkan ghibah, mengumpat itu dengan satu sifat yang amat kotor dan menjijikkan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maksud dia, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Jangan. Allah kata jangan, makna hukumnya haram. Sukakah? Kemudian Allah buat perumpamaan. Kalau kamu suka mengumpat, cuba dengar perumpamaan ini.
Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Jadi Allah nak gambarkan siapa yang mengumpat ni macam saudara dia mati, dia potong daging dia tanpa masak, dia makan. Kita kalau potong daging kambing mentah-mentah, makan tak? Tak. Kecuali setelah barbecue. Kan? Jadi kalau kambing mentah pun tak makan, kalau daging orang, daging pula saudara kita, itulah gambaran orang yang mengumpat. Maka tentulah kamu merasa jijik dengannya. Nabi SAW menerangkan makna ghibah dalam sabdanya, atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal zikruka akhaka bima yakrah. Qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qal in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Maksudnya, Nabi tanya sahabat, adakah kamu tahu apakah itu ghibah? Itu mengumpat. Sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Sahabat pun tak tahu apa makna mengumpat. Maka baginda menjawab, iaitu engkau membicarakan tentang hal saudara kamu dengan sesuatu yang dia benci. Apa yang dibenci oleh saudara kita, kita membicarakannya. Maka itu adalah mengumpat. Kemudian sahabat tanya Rasulullah lagi, bagaimana halnya jika apa yang aku sebut itu memang ada betul-betul? Saya kata dia gemuk, memang dia gemuk pun. Adakah mengumpat? Maka baginda menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudara kamu, maka engkau telah mengumpat. Itulah mengumpat. Mengumpat ni benda yang betul. Dan jika apa yang kamu mengumpat itu tidak ada pada saudara kamu, maka engkau telah berdusta ataupun melakukan fitnah. Kita kata dia mencuri, tapi dia tak mencuri. Itu fitnah. Okey, jadi ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang Muslim. Seorang Muslim, kalau kita mengumpat orang kafir, jadi dosa tak? Orang kafir ni memang jahat. Jiran saya tu memang kaki arak kan. Berdosa ke tak? Tak berdosa. Sebab Nabi sebut apa? Zikruka akhaka. Kamu sebut tentang saudara kamu. Siapa saudara kita? Se-Islam. Cuma walaupun mengumpat orang kafir tak berdosa, tapi tak ada faedah, buah masa. Jadi jangan mengumpatlah. Okey, baik. Mengumpat ni tentang apa? Sama ada bentuk tubuh badannya, pendeknya. Sebab satu masa Aisyah berkata pada seorang isteri Nabi yang lain, pendek. Sepatah aja. Nabi kata, kamu telah mengumpat. Memang dia pendek pun. Yang benar itulah mengumpat. Kalau kamu dah tahu pendek, kenapa bagi tahu lagi? Diam-diam sudahlah. Ataupun agamanya, dia tu memang malas solat, mengumpat. Walaupun betul. Ataupun kekayaannya. Kamu tahu tak dia tu kaya tu sebab apa? Dia memang dapat loteri. Nombor loteri. Itu mengumpat. Ataupun hatinya. Hati kawan tu memang tak boleh pakai. Keras. Baca Quran tak pernah menangis. Ataupun akhlaknya. Ataupun bentuk lahiriahnya. Ataupun dia mengumpat pasal baju. Kawan tu kalau pakai baju colourful kan? Ada 5 color. Mengumpat tu. Kawan tu kalau pakai baju, tak matching lah. Baju lain, beg tangan lain warna kan. Itu mengumpat lah. Kadang-kadang mengumpat ulama kata pasal rumah. Ya Allah, rumah. Rumah kecil, anak 20. Mengumpat tu. Ada pula rumah besar. Bilik 10. Anak seorang. Mengumpat tu. Lepas tu Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik sahaja. Kalau tak ada benda yang baik, diam. Lebih baik. Banyak orang meremehkan masalah mengumpat. Padahal dalam pandangan Allah, ia adalah sesuatu yang sangat keji dan kotor. Hal itu dijelaskan dalam sabda Nabi SAW,
ar-riba isnani wa sab'una baban adnaha mithlu ityanir rajuli ummahu wa inna arba riba istitalatu ar-rajuli fi 'irdi akhihi. Riba itu ada 72 pintu. Yang paling ringan, riba yang paling ringan darinya iaitu sama dengan dosa seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya sendiri. Itu riba yang paling ringan. Dan riba yang paling berat adalah mengumpat saudara laki-laki ataupun saudaranya dan merendahkan kehormatan saudaranya. Jadi dosa mengumpat itu sama dengan dosa riba. Wajib bagi orang yang hadir. Okey, kita duduk dalam majlis orang mengumpat. Apa kewajipan kita? Kata penulis, wajib orang yang hadir dalam majlis yang sedang mengumpat orang lain untuk mencegah kemungkaran dan membela saudaranya yang diumpat. Nabi SAW amat menganjurkan hal demikian sebagaimana dalam sabdanya, Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhi an-nara yaumal qiyamah. Maksudnya barang siapa yang menolak, iaitu menolak mengumpat ke atas kehormatan saudaranya, maka nescaya pada hari kiamat Allah akan menghindarkannya daripada api neraka, daripada wajahnya. Jadi kalau kita selamatkan maruah keaiban seseorang, Allah akan selamatkan kita daripada neraka. Okey. Di sini ulama tak sebut kalau kita dah mengumpat macam mana nak buat. Ulama mengatakan kalau kita mengumpat dan orang yang kita umpat dah tahu, kewajipan kita kalau nak bertaubat kena jumpa dia ataupun bagi tahu dia, saya dah mengumpat pasal awak. Kalau dia kata okey saya maafkan, okey. Tapi kalau dia kata saya tak akan maafkan, kita tangguhlah. Sebab kita tahu dah dengan dosa mengumpat, dosa tu besar, tapi kita mengumpat, mana kita bersedia untuk menanggung risikonya bila tidak dimaafkan. Kalau dia kata, okey, awak mengumpat saya kah? Saya nak tahu apa yang awak mengumpat. Kita kena bagi tahu. Saya ada mengumpat lah, saya kata, awak ni memang pemalas sikit. Dia pun bagi penampas biji. Okey. Saya maafkan. Lebih baik daripada kita menanggung malu di khalayak ramai di akhirat besok. Ulama mengatakan kalau kita mengumpat di khalayak dalam satu majlis tentang dia dan dia tahu, satu kita kena bagi tahu dia dan minta maaf, yang kedua kita kena bagi tahu semula dalam majlis itu sebenarnya yang saya sebut tadi salah, kena sebut. Susah tu. Apatah lagi kalau mengumpat dalam Facebook kan, Instagram, ya Allah, kadang-kadang follower lagi ramai, lagi susah nak minta maaf tu. Masa tu beruntunglah yang followernya sedikit. Okey, cukup. Kita tengok soalan. Soalan, adakah jamu makan di majlis perkahwinan dikira sebagai sedekah? Tak, dia sedekah ni, bila sebut sedekah tu, dia lebih kepada orang yang memerlukan, seperti fakir miskin, fisabilillah dan sebagainya. Adapun kalau kita buat baik kepada orang yang bukan memerlukan, itu lebih kepada kebaikan secara umum. Ataupun kalau kita bagi kebaikan kepada dia tak miskin, maka dia boleh jadi dalam bentuk hadiah yang tujuannya untuk berkasih sayang. Orang Islam perlu kaya supaya boleh berinfak mengulakan zakat. Kemudian contoh Abdul Rahman bin Auf dan sahabat lain. Tapi saya ingat sahabat Rasulullah tentang orang miskin masuk berjumpa 500 tahun awal daripada orang kaya. Mohon penjelasan. Okey, soalan dia, ada kenyataan orang Islam kena kaya, perlu kaya supaya boleh sedekah, boleh infakkan, macam Abdul Rahman bin Auf. Tapi ada juga hadis mengatakan yang paling ramai masuk syurga ialah orang miskin. Bahkan orang miskin masuk syurga lebih awal daripada orang kaya 500 tahun. Semua tu sahih. Okey.
Dia kenyataan orang Islam perlu kaya untuk bagi zakat. Sebenarnya tak perlu. Tapi orang Islam perlu bekerja. Kalau dia takdirkan kaya, infaklah. Jangan jadikan alasan kita nak kaya sebab nak bersedekah. Sebab Allah sebut dalam Quran, berapa ramai yang berjanji, kalau aku kaya, aku akan sedekah. Tapi bila kaya, dia tak sedekah pun. Jadi bekerja dah, kalau ditakdirkan kaya, sedekahlah. Abu Bakar tak pernah berniat macam tu kan, kalau aku kaya. Tak. Abdurrahman bin Auf pun bila pergi ke Madinah, dia tak kata, kalau aku kaya, baru aku nak sedekah. Tak. Bagi, tunjukkan aku pasar di Madinah untuk aku berniaga. Tapi dia tak kata untuk aku bersedekah. Bila orang beriman, bila orang dah beriman, bila ada harta, automatik dia akan bersedekah. Sebab dia tahu sedekah tu memang baik untuk dia. Automatik dia akan bersedekah. Walaupun tanpa niat daripada awal. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya Islam ni tertegak dengan apa? Dengan kekayaan ke dengan ilmu? Dengan ilmu. Nabi di Mekah 13 tahun ditindaskan. Tapi Islam bangun tak? Bangun. Dan bila yang beriman di Mekah dalam keadaan mereka miskin, diseksa, mereka goyah tak iman mereka? Tak. Walaupun miskin, walaupun ditindas. Kemudian bila berhijrah ke Madinah, yang berhijrah tu orang fakir. Bahkan orang Ansar pun ada yang miskin. Dan kita tengok Masjid Nabi, daripada pelepah tamah, ada tak pembangunan ekonomi di Madinah? Tak ada. Bahkan ekonomi di Madinah, zaman Nabi datang di Madinah, dipegang oleh siapa? Tapi kekuatan Islam digerun tak oleh musuh, walaupun Islam tak menguasai ekonomi. Ya. Jadi saya nak bagi tahu, musuh tak akan gerun kalau negara Islam kaya. Buktinya sekarang, ramai tak, banyak tak negara Islam kaya? Tapi ada musuh gerun? Tak ada. Bahkan musuh pusing kepala orang Islam yang kaya tu. Jadi musuh tak akan gerun kepada kekayaan umat Islam. Musuh tak akan gerun kepada teknologi yang canggih. Tapi musuh akan gerun bila iman dan meresap masuk dalam jiwa orang beriman. Walaupun dia miskin. Wallahu a'lam. Sebab itulah yang terbaiknya Nabi kata apa? Bila nak cari orang miskin, bila nak bantu anak yatim, pergi cari sendiri. Dan sekarang dalam konteks kita sekarang, kadang-kadang rumah anak yatim banyak. Tapi bila kita pergi dan juga dapat maklumat daripada orang ramai, tengok-tengok rumah anak yatim, tapi yang duduk kat situ dah besar-besar, bukan anak yatim. Kadang-kadang adalah anak yatim 2-3 orang, tapi majoritinya bukan anak yatim pun. Jadi maka yang terbaik untuk bantu anak yatim, kita pergi sendiri cek. Dan kalau boleh, kita ambil dia, anak yatim tu, kita bela ke ataupun hantar sekolah lain ke. Sebab kadang-kadang bila anak yatim duduk di rumah anak yatim, kadang-kadang pendidikannya tak terjaga. Kadang-kadang agamanya pun tak mantap. Sebab pengajiannya tak bersumberkan Quran dan hadis. Jadi kalau betul kita nak bantu anak yatim, yang terbaiknya kita sendiri menguruskannya. Seorang dapat seorang pun okey. Daripada kita bagi duit ke rumah anak yatim, tak tahu akhirnya anak yatim tu jadi apa. Wallahu a'lam. Berapa lama kita boleh lewat daripada imam? Okey, Nabi soalan dia, berapa lama kita boleh lewat daripada imam yang telah bagi salam dengan alasan untuk kita berdoa? Sebenarnya tak boleh lewat. Dalam satu hadis Nabi kata, ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Apa makna diikuti? Makna Nabi kata bila imam angkat takbir, terus angkat takbir. Bila imam rokok, terus rokok. Bila imam sujud, terus sujud. Bila imam bagi salam, terus bagi salam. Tidak boleh dilewatkan. Imam kata Assalamualaikum warahmatullahi, terus kita Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah sunnah. Itulah yang terbaik. Bila imam bagi salam, kita masih berdoa, itu bukan sunnah Nabi. Dan bukan yang terbaik. Walaupun alasannya untuk berdoa. Kalau kita nak berdoa lama ketika tahiyat ke ketika sujud, doa bila? Ketika solat sunat. Wallahu a'lam.
Terputus macam mana? Lama lah. Maksudnya bila makmum dengan imam tu betul-betul bila bagi salam kan hubungan tu hubungan makmum dengan imam. Yelah. Dia tak hubungan kita dengan kita sebagai makmum. Jadi hubungan makmum dengan imam terputus bila? Bila imam bagi, dan kita sebagai makmum terputus sebagai makmum bila bagi salam. Bila bagi salam baru terputus sebagai imam, sebagai makmum. Imam pula bagi salam terputus sebagai imam. Okey. So Ustaz, jika seorang mengadu kepada kita tentang kezaliman pasangannya, ini dikira mengumpat kan? Tapi jika kita nak mohon maaf pada pasangan yang mengumpat, menimbulkan pergaduhan yang besar, jadi macam mana? Okey, soalan dia, bila kita mengadu hal pasangan kita yang tidak berlaku adil lah, yang zalim kan. Tengok kita mengadu pada siapa. Kalau kita mengadu pada pihak yang berwajib, maka itu bukan mengumpat, itu mengadu untuk diselesaikan masalah. Memang kita kena beritahu. Ada contoh sikit. Dia nak beritahu suami dia, tapi dia kata ada contoh lah, ada seorang suami ni. Macam mana hakim nak selesaikan masalah, tak tahu suami hantu ke siapa. Jadi masa tu sebut tak ada masalah. Tapi kalau dia sebut cerita pasal suami dia kepada orang yang tak berkaitan, yang tak boleh membantu selesai masalah dia, itu dah mengumpat. Mengumpat pemimpin yang mempunyai pandangan buruk boleh tak? Mengumpat pemimpin yang tak, dia ulama menggariskan antara benda yang boleh diumpat ialah pemimpin yang zalim. Bila kita mengumpat cerita pasal kezaliman supaya orang tidak dizalimi olehnya. Makna dalam konteks kezalimannya. Tapi boleh tak kita sebut hal peribadi pemimpin tu? Pemimpin ni zalim. Lepas tu kahwin pula 3. Itu dah mengumpat dah. Ustaz, bagaimana pula sedekah kepada pusat penjagaan orang-orang tua atau sedekah kanak-kanak yang sakit? Di mana peringkat keutamaan golongan ini bila kita bersedekah kepada orang? Semula. Bagaimana pula sedekah kepada pusat penjagaan orang-orang tua atau sedekah kepada kanak-kanak yang sakit? Mana yang perlu diberi keutamaan? Macam kita, soalan dia antara sedekah pada golongan orang tua dengan kanak-kanak yang sakit, yang mana lebih diutamakan. Kita belajar semalam kan, sedekah ada sedekah harta dan ada sedekah hikmah, ilmu. Jadi yang paling utama ialah kita bagi ilmu. Jadi antara orang tua dengan budak, yang mana lebih dekat dengan kematian. Selamatkan orang tua. Sebab dia semakin dekat dengan kematian dan apa dia buat akan menjadi dosa tu berpahala. Adapun budak ni, kalau belum balik, dia buat apa dosa pun bukan tak dijadikan sebagai dosa. Kalau kita ada pilihan. Tapi kalau ada masa, bantulah dua-dua. Bantulah dua-dua. Okey, soalan ni dalam Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam surah Baqarah ayat 155, Allah suruh minta tolong dengan sabar dan solat. Solat sunat apakah yang perlu kita dirikan sejurus kita terkena musibah? Solat sunat mutlak. Bila kita ditimpa musibah, kita ambil wuduk, solat 2 rakaat, niat solat sunat mutlak. Ada lagi soalan? Zoom tak ada soalan. Ustaz, kalau kita nak peruntukan keuntungan perniagaan kita 10% di jalan Allah dan kita warwarkan. Okey, soalan dia, kalau kita peruntukan keuntungan perniagaan kita 10% di jalan Allah dan kita warwarkan, adakah itu sebagai menunjuk? Macam semalam, soalan dia, kalau kita peruntukkan 10% daripada perniagaan kita untuk jalan Allah ataupun untuk dakwah, kemudian kita war-warkan. Jawapannya, tengok pada niat kita. Untuk apa kita war-warkan? Kalau untuk dijadikan contoh kepada orang lain, okey, tak ada masalah. Dan kita pula tidak riak.
Tapi kalau saja-saja nak war-warkan dan tak ada siapa ikut pun tak boleh. Itu mungkin termasuk riak dan ataupun manna. Wallahu a'lam. Bagaimana untuk mendidik anak kecil untuk bersedekah? Contohnya anak tidak mahu berkongsi mainan dan makanan. Jika cuti perangai anak akan dibawa sehingga besar. Bagaimana nak didik anak supaya suka bersedekah kan? Saya nak tanya, nak menjawab soalan, bagaimana Nabi menjadikan sahabat ni suka bersedekah? Suka bersedekah sepanjang masa, setiap masa. Apa asasnya? Mereka kenal Allah dan mereka yakin pada janji Allah. Sedekah satu dapat 700. Jadi semua berlomba. Fastabiqul khairat. Termasuklah kita nak didik anak, ajarlah mereka kenal Allah. Dan ajarlah mereka yakin pada janji Allah yang dunia ni hanya sementara. Ya Allah nak bagi pada kita yang beriman sebenar adalah jauh lebih besar dan lebih kekal abadi, iaitu akhirat. Tapi nak dapat tu kena ada pengorbanan. Wallahu a'lam. Okey, solat sunat mutlak, kata ulama tak boleh solat di waktu yang dilarang ataupun waktu yang makruh, seperti selepas subuh dan selepas asar. Itu tak boleh solat sunat mutlak. Tapi di waktu yang dilarang, boleh tak kita solat sunat yang lain, sunat yang bersebab? Yang bersebab ni mana? Kalau orang tanya solat sunat apa ni, kita boleh jawab. Contoh kita ambil wuduk, lepas tu kita solat. Solat sunat apa tu? Boleh, walaupun waktu dilarang. Kita ambil wuduk, kita masuk masjid, walaupun selepas subuh. Kita pun solat 2 rakaat. Solat sunat apa tu? Boleh solat walaupun waktu dilarang dalam mazhab Syafi'i. Tapi solat sunat mutlak ni tak ada sebab. Orang tanya solat sunat apa? Saja-saja nak solat, tak ada sebab. Tak boleh solat di waktu yang dilarang. Wallahu a'lam. Dah, okey. InsyaAllah kita pagi Sabtu, pagi Ahad, pukul nanti kita beritahu dalam poster. Kita akan ada satu misi ke satu tempat, dan insyaAllah pagi Ahad kita akan buat satu kuliah secara live. Kuliah subuh. Kita akan maklumkan besok melalui poster tajuknya dan waktunya. Tapi hari Ahad, pagi Ahad insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk menonton secara live tazkirah ataupun kuliah subuh pada pagi Ahad nanti insyaAllah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران